kerja kuat. Hanya pergi ke pejabat sekejap, kemudian ke RTM siaran langsung kuliah tiap-tiap hari. Seluruh negara. Hari Jumaat, Tok Guru jadi imam di Masjid Putrajaya. Dan diwajibkan hadir semua jenderal-jenderal tentera, ketua polis negara, pengurusi SPRM, pengurusi SPR Malaysia, pengarah-pengarah pendidikan, semua kena hadir. Menteri-menteri kabinet, diplomat-diplomat hadir. Tok Guru berkhutbah. InsyaAllah 4 kali khutbah mereka akan tukar daripada sangkuk kepada kupiah. Datang semayang subuh dengan Tok Guru. InsyaAllah ketua polis akan jadi baik, ketua tentera jadi baik, ketua BPR pun jadi baik, ketua hakim jadi baik. InsyaAllah. Ini hasrat kita. Dan kita boleh capai hasrat ini. Bukan satu perkara yang luar biasa. Di Sabah ini sekurang-kurang kita kena menang 10 kursi parlimen. Kinabatangan ini, Bung Mokhtar, kalau pemuda Kinabatangan tak boleh runtuhkan Bung Mokhtar, kondang kita itu. Jangan dimakan payau itu ya. Tadi peluh makan payau, bukan peluh tak ada kipas ya. Bau sudah makan payau, sup sapi berpeluh. Bukan kerana tak ada kipas, kerana hidangan satu ekor kerbau disembelih, satu ekor lembu disembelih itu kita boleh lakukan. Dengan syarat kita ikut apa yang Allah SWT berikan pada kita. Antara lain dalam suratul Kahfi, akhir suratul Kahfi. Saudara balik baca semula. Dalam jadual yang telah diatur oleh Allah SWT. Kalau kita pergi sekolah, kita ada jadual sekolah. Allah telah beri pada kita satu jadual. Jadual harian 5 kali satu hari. Wajib semayang. Jadual mingguan Jumaat bagi orang laki-laki. Khutbah ataupun kuliah ataupun syarahan untuk menambahkan ilmu umat Islam sedunia, menggantikan 2 rakaat zuhur. Tinggal lagi khatib kena pandai. Khatib tadi alhamdulillah lebih baik daripada khatib Kelantan. Khatib Johor masalah kemalangan jalan raya. Statistik kemalangan jalan raya meningkat. Minta tuan-tuan semua berhati-hati bawa kereta. Tahun ini di Kelantan, khutbah Jumaat Kelantan, masalah orang Cina tak boleh baca Quran. Hukumnya menghina agama. Pelik sekali ya. Kelantan berlaku juga Kelantan pun. Kerana kita belum perintah seluruhnya. Kita baru perintah satu juzuk daripada negeri dan negara kita. Kita kena menang di Kinabatangan. 2 don, 1 parlimen. Dan tidak mustahil. Kalau saya panjang ngomong, saya selalu jemput lagi, kita boleh buat brainstorming macam mana kita nak mengembangkan PAS di Sabah. Pilihan Raya ke-13 UMNO Barisan Nasional boleh tumbang di Sabah. Bukan mustahil. Sama sekali tidak mustahil. Bahkan sangat insyaAllah dekat untuk dicapai. Sebagaimana kita menang di Perak, tak ada siapa jangka Perak menang. Tetapi dalam unjuran yang saya tunjukkan, kita dah jangka kalau India sokong kita 30%, China sokong kita 50%, memang kita boleh menang. Alhamdulillah telah berlaku kemenangan di Perak, walaupun telah dilanungkan semula oleh lanun-lanun UMNO Barisan Nasional. Baik. Apabila Nabi tiba di Madinah, Nabi wafat kemudiannya, Nabi meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, Nabi meninggalkan Al-Quran, Nabi meninggalkan sunnahnya, dan yang tak disebut oleh Nabi, tetapi itulah yang ditinggalkan oleh Nabi secara fizikalnya, ialah sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan. Kalau siapa kata Islam asing daripada agama, ini ajaran sesat. Kerana Nabi SAW meninggalkan sebuah kerajaan di Madinah, dan mayat Nabi SAW tidak dapat dikebumikan jenazahnya sehinggalah dilantik siapa yang nak ganti Nabi. Nak ganti bukan dari segi kerasulannya, tetapi mengganti Nabi dari segi pemerintahannya, dari segi kepimpinannya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar terlantik sebagai khalifah, barulah jenazah Nabi yang mulia disemadikan. Jadi kalau UMNO kata politik suku, agama suku, tak apa, kita ambil pemerintahan ini,
kita satukan. Awak jaga masjid. Ya, awak kata politik suku agama suku, awak pergi jaga masjid. Kami pula jaga kerajaan. Dia kata macam tu, dia nak tipu kita supaya kita jaga masjid, dia jaga hasil masul, habis segala hasil masul dirompakkan. Di Kinabatangan ini ada 228 ladang-ladang kelapa sawit yang besar. Tetapi Kinabatangan ini antara kawasan yang paling miskin di Sabah. Ini tidak harus dari segi Islam. Tidak diizinkan oleh Islam. Sebab itu kita kena mengambil alih tanggungjawab mentadbir negara kita. Baik, saya telah sebutkan tadi dalam suratul Kahfi. Jadual wajib, mingguan kita hari Jumaat, kita sembahyang Jumaat. Kemudian kita ada jadual tahunan, dalam bulan Ramadan, kita berpuasa. Kemudian sekali seumur hidup, kita kena pergi menunaikan haji. Itu yang wajib. Dalam sunat, kita kena baca Yasin, suratul Kahfi hari Jumaat. Saya belum habis sikit lagi suratul Kahfi tadi. Hujung suratul Kahfi, ada cerita tentang seorang pemuda yang umur dia baru 21 tahun, sudah jadi ketua negara. Bukan jadi ahli parlimen, bukan jadi adun, jadi ketua negara. Siapakah dia? Yaitu Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Zulkarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, inna makkanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababan. Dan 3 kali Allah Subhanahu wa taala ulangkan mengenai dengan sababa. Sababa, metode tafsir, ialah satu pintu yang digunakan untuk mengangkat air daripada telaga dengan ada talinya. Yaitu ada sebab musababnya untuk berjaya. Ada cara-caranya untuk berjaya. Dari segi strategi, dari segi pengaturan perjuangan kita. Baik. Yang menarik tentang Iskandar Zulkarnain ini ialah dia mempunyai dasar-dasar pemerintahan. Antara lain, fa'amman zalama fasawfa nu'azzibuhu 'adzaban nukra. Mana-mana rakyat yang jahat dalam negeri itu akan dihukum dengan berat. Bukan seperti di Malaysia. Mana-mana rakyat yang baik masuk ISA, mana-mana rakyat yang jahat dapat dapur. Ya? Nak contoh? Payahlah, ambil sendirilah, carilah sendiri. Ya? Ketiadaan rule of law dalam negara kita. Ketiadaan kedaulatan undang-undang. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika sekiranya orang yang kaya di kalangan kamu melakukan jenayah, mencuri dan lain-lain, kamu lepaskan dia. Tetapi kalau orang yang miskin di kalangan kamu, yang lemah di kalangan kamu melakukan jenayah, kamu hukum dia. Kalau berlaku keadaan seperti itu dalam negara tersebut, itu adalah syarat-syarat keruntuhan negara tersebut. Dan Nabi kata, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Pentingnya kedaulatan undang-undang dalam negara, sehingga jika sekiranya Muhammad, anak kesayangan Fatimah, anak kesayangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didapati mencuri dan ini adalah mustahil sama sekali, Nabi kata, aku sendiri akan melaksanakan perjalanan undang-undang ke atasnya dengan memotong tangannya, walaupun dia anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedaulatan undang-undang sudah hilang dalam negara kita. Sedangkan ini adalah perintah agama kita. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilik. Wahai Daud, engkau dilantik menjadi khalifah pemerintah yang juga seorang nabi. Ini satu lagi model pemerintahan. Dia nabi, dia ketua kerajaan. Kalau siapa kata politik suku agama suku, memang amat besar. Kerana kalau kita baca Quran, ada berbagai-bagai model pemerintahan yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, termasuk model pemerintahan Nabi Daud. Walaupun kamu seorang pemerintah dan seorang nabi, tetapi tugas pemerintah ialah melaksanakan penghakiman dengan kebenaran. Fahkum bainan nas bil haqq. Dan lawannya ialah wala tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu kamu dalam penghakiman kamu. Baik dalam penghakiman kerajaan, dalam undang-undang negara maupun dalam parti kita. Dalam parti kita pun penghakiman mesti berasaskan kepada kebenaran dan keadilan.
bukan mengikuti hawa nafsu. Supaya saudara nak pilih para pimpinan nanti, hakimkan dengan adil. Bukan hakim dasarkan kepada cerita-cerita yang dibawa yang tidak diputuskan fitnah ataupun kebenaran. Baik, ini tugas kita. Tugas kita meletakkan keluhuran undang-undang